Kalau banyak dia punya pahala, dia akan masuk badan yang lebih baik. Kalau banyak dia punya dosa, dia akan hidup dalam badan yang lebih buruk. Macam itulah. Jadi dua tujuan agama Hindu. Matlamat utama mereka nak mati dan bersatu dengan Tuhan. Kalau tak dapat yang tu, akan hidup balik, masuk dalam badan yang lebih cantik, badan yang lebih baik. Yang tu dia kata inkarnasi, kelahiran berulang-ulang. Jadi kebanyakan orang Hindu, dia tak berapa kisah sangat tentang syurga neraka. Sebab mereka, tujuan mereka tadi dua benda. Nak capai moksa, bersatu dengan Tuhan, ataupun dia nak hidup semula dalam badan yang lebih baik. Tapi mereka percaya syurga ada, neraka ada. Bagaimana kepercayaan mereka? Jadi penganut agama Hindu dia percaya lepas mati memang masuk dalam salah satu, sama ada syurga ataupun neraka, tapi sekejap. Bukan selama-lamanya, bukan kekal macam agama Islam. Siapa baik masuk syurga, siapa jahat masuk neraka. Sementara sebelum mereka ni nak hidup balik. Itu mengikut pandangan agama Hindu. Jadi syurga ni satu tempat yang cantik, satu dunia lain yang ada bercahaya, tempat dewa-dewa, tempat orang-orang suci. Dalam syurga tu banyak kebaikan. Itulah pandangan agama Hindu. Seterusnya, syurga mengikut agama Buddha. Orang Buddha ini pun dia percaya kepada kelahiran semula, macam agama Hindu juga. Cuma ada sikit perbezaan. Apakah matlamat hidup orang-orang Buddha? Yang pertama, orang Buddha ni dia nak capai nirvana. Nirvana ni bukan bersatu dengan Tuhan. Nirvana ni dia kata satu kesedaran agung. Mereka pun tak boleh nak cerita nirvana ni macam mana. Dulu pengasas agama Buddha tu, yang bernama Putra Siddhartha, dia duduk bawah satu pokok, dia bertapa kat situ dan dia dapat kesedaran. Yang tu dinamakan nirvana. Jadi orang-orang agama Buddha ni dia target nak dapat nirvana, pencerahan. Macam mana rupa dia, mereka pun tak tahu nak cerita. Bila tak dapat nirvana, mereka percaya nak hidup balik. Lepas mati akan hidup balik. Itu dinamakan tumimbal. Agama Hindu tadi dia kata inkarnasi. Orang-orang Buddha dia sebut tumimbal. Lepas mati akan hidup balik. Akan masuk dalam badan yang lain. Akan dapat badan baru, dapat roh baru. Jadi apa beza antara inkarnasi dengan tumimbal? Ikut kepercayaan orang Hindu, bila kita mati, roh kita tak mati. Roh kita dia akan dapat badan baru, baju yang baru. Kalau ikut agama Buddha, bila kita mati, badan mati, roh pun mati. Tapi lepas tu akan hidup balik, roh baru, badan baru. Itu saja beza dia. Itu saja beza dia. Sama seperti agama Hindu juga, penganut agama Buddha dia percaya syurga tu ada. Dan mengikut agama Buddha, syurga ni ada 26 tingkat. Lagi banyak. Tapi sekejap, sementara syurga tu akan musnah. Syurga ni tak kekal, syurga akan musnah. Siapa yang masuk syurga pun sekejap saja sebelum dia lahir semula. Itu pandangan agama Buddha. Kemudian pandangan agama Confucius. Bagi agama Confucius, orang-orang yang baik boleh masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dia akan jadi dewa ataupun jadi dewi, dan duduk dalam syurga ni kekal. Ni ada sikit persamaan dengan agama Islam. Bahkan binatang pun boleh masuk dalam syurga, dengan syarat binatang tu dia bertapa. Kalau ular sawah dia kena bertapa lah. Berapa puluh tahun yang orang kata apa, ular sawah berendam, ular sawah bertapa, kena bertapa lah. Hasil daripada pertapaan itu dia boleh masuk dalam syurga. Dan mereka pun percaya neraka. Siapa buat jahat masuk dalam neraka. Tapi neraka tak kekal. Siapa masuk syurga dia akan kekal di dalam syurga. Siapa masuk neraka ikut panjang tempoh hukuman. Contohnya dia kena hukum 1000 tahun. 1000 tahun lah. Lepas 1000 tahun akan lahir semula ke dunia.
Inkarnasi juga, lahir semula. Syurga menurut agama Tao, agama Buddha, agama Confucius, agama Tao, ini tiga-tiga agama ni dia di negara China. Asal dia negara China. Buddha asal India. Tapi sekarang tiga-tiga agama ni dia dah bercampur aduk. Kalau kita tanya orang Cina dia agama apa, dia pun susah nak jawab. Paling mudah dia tulis itu Buddha. Dia tak tahu dia pun agama yang mana pun. Yang mahir agama orang-orang Cina ni dia punya Sami. Sebab mereka buat pemisahan. Orang agama dia kena jadi Sami, tak boleh kahwin, kena duduk di Tok Kong. Orang biasa hidup macam orang biasa, tak berapa ambil tahu agama. Sebab itu orang awam dalam agama-agama Buddha, Confucius, Tao, mereka tak berapa tahu sangat tentang agama. Ini yang orang katakan kalau nak berdakwah, dakwah kepada orang-orang Cina dia lebih mudah dapat berbanding kepada orang-orang Hindu. Sebab orang Cina ni pegangan agama dia tu longgar, dia tak apa tahu sangat. Yang tahu tak Sami dia. Tapi kalau orang agama Hindu, dia ambil berat agama dia. Kita susah nak dakwahkan dia. Dia pegang sungguh-sungguh. Okay, ikut agama Tao, syurga neraka ada. Mereka pun percaya hidup semula. Siapa yang buat baik, berjaya jadi dewa, dia tak akan hidup dah. Dia tak akan inkarnasi. Tapi tak bagi tahu. Jadi dewa tu pergi duduk di mana, dia tak cerita. Jadi tentang syurga ni mereka tak cerita. Siapa yang gagal jadi dewa, dia kena hidup semula. Seterusnya, syurga mengikut agama Majusi. Ini orang-orang yang menyembah api. Ajaran ini di Parsi, Iran, asal dia dibawa oleh satu orang Nabi yang bernama Zarathustra. Orang putih sebut Zoroaster. Dia ada kitab dia, kitab Zen Avesta, dan ajaran dia pun lebih kurang ajaran Islam jugalah. Ajaran agama-agama langit. Jadi mereka ni percaya syurga neraka macam agama Yahudi, agama Kristian, agama Islam, lebih kurang. Dan akhirnya syurga mengikut agama Shinto. Agama Shinto ni di mana pula ni? Ini agama lama orang-orang Jepun. Sebelum agama Buddha masuk ke Jepun, orang Jepun dia agama Shinto. Agama Shinto ni dia percaya dewa-dewa semua. Tapi tentang syurga neraka dia tak cerita. Boleh jadi dalam agama mereka ni tak ada cerita pasal syurga neraka. Dia lebih kepada etis, orang yang tak percaya Tuhan, dia lebih kepada itu. Tapi dia percaya dewa. Begitulah gambaran sepintas lalu tentang syurga mengikut agama-agama dunia. Baik, sekarang kita akan pergi, bukan pergi ke neraka, pergi kepada gambaran neraka. Pergi ke neraka di luar kita. Pergi kepada gambaran neraka mengikut Al-Quran. Cerita neraka tentang hadis kita tinggal dulu, kuliah akan datang baru kita cerita. Begitu juga cerita tentang neraka ikut pandangan agama-agama lain. Sekarang ni neraka mengikut Al-Quran saja.